Malaysia gesa OIC ambil langkah tegas bentras Islamofobia. Assalamualaikum dan selamat malam. Berita tengah malam bersama saya Nazri Fahmi Syukri. Malaysia menggesa negara-negara Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengambil langkah tegas dalam membentras Islamofobia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sebarang tindakan kebencian dan keganasan terhadap individu berdasarkan agama atau kepercayaan tidak boleh sesekali dibiarkan. Konstruktif dalam mengekang Islamofobia. Pendekatan khusus akan digunakan pakai bagi meningkatkan kefahaman mengenai ajaran Islam sebenar. Perdana Menteri optimis lawatan rasmi 3 hari ke Arab Saudi dapat memberi peluang kepada kedua-dua negara meneroka kerjasama baharu dalam pelbagai bidang. Seterusnya memperkukuh hubungan bilateral Kuala Lumpur Riyadh yang terjalin sejak 1961. Kunjungan ke Arab Saudi bagi memenuhi jemputan negara itu. Datuk Seri Anwar tiba di Jeddah pada pukul 6.42 pagi waktu tempatan. Ketibaan beliau bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail disambut Gubernur Jeddah Putera Saud bin Abdullah bin Jalawi Al Saud. Turut serta pada lawatan rasmi ini ialah Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir serta Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil. Penganjuran sebarang aktiviti yang boleh menimbulkan keresahan orang awam perlu dibatalkan. Nasihat dikeluarkan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berhubung acara pembukaan sebuah kelab malam di Ibu Negara melibatkan pelayan lelaki berpakaian wanita pada 30 Mac ini. Tegas Datuk Seri Saifuddin, acara itu boleh mengundang kemarahan rakyat khususnya umat Islam yang menyambut bulan Ramadan. Acara seumpama itu tidak diteruskan. Ya, saya nak sebut begitu sajalah, ya, sebab dia boleh mewujudkan keresahan kerana umat Islam seluruh dunia akan menyambut bulan suci ini. Ya, jadi aktiviti yang mungkin boleh menimbulkan keresahan. Dia kena ada mutual respect dalam hidup bermasyarakat pelbagai kaum yang punya sensitiviti tersendiri. Siasatan lanjut akan dijalankan sebelum sebarang tindakan diambil ke atas penganjur. Dalam pada itu, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi telah diarah bekerjasama dengan pihak berkuasa bagi menjalankan siasatan berkaitan penganjuran acara berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, penganjuran acara berkenaan adalah amat mendukacitakan serta tidak bertanggungjawab. Acara itu jelas bertentangan dengan ajaran Islam serta tata susila masyarakat, lebih-lebih lagi ketika Ramadan. Tegasnya, tiada kompromi bagi mereka yang melakukan sebarang perubatan bertentangan dengan ajaran Islam serta undang-undang. Tindakan undang-undang bukan satu-satunya jalan penyelesaian bagi memastikan tiada murid tercicir mendapat pendidikan peringkat menengah. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menyatakan proses advokasi diperlukan bagi memupuk kesedaran ibu bapa. Tidaklah sampai begitu, walaupun implikasi undang-undang tetap ada. Tetapi apa yang kita nak buat sekarang ini, yang kedua adalah untuk mengatasi isu keciciran di kalangan pelajar, yang ketiga adalah memastikan akses untuk pergi ke sekolah ini semua kanak-kanak dapat. Jadi proses yang kita panggil sebagai advokasi tentang pendidikan ini harus lari dengan kesedaran bersama dengan ibu bapa. Jadi 2.5 juta hasil jualan disasar menerusi kempen Mari Beli Lokal Ramadan dan Raya di platform e-Dagang MyMall. Kempen bermula hari ini hingga 22 April. Pelancaran kempen disempurnakan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik di Ibu Negara. Lebih 800 produk makanan, pakaian, kecantikan dan kraf tangan ditawarkan. Kita mensasarkan penyertaan
1,000 orang usahawan yang akan menjual produk masing-masing secara online di platform MyMall ini, dan kita mensasarkan jualan mereka sebanyak 25 juta ringgit di dalam kempen ini sepanjang bulan Ramadan. Datuk Iwan turut menyarankan usahawan tempatan melibatkan diri dalam kempen itu kerana ia bukan sekadar platform e-dagang, tetapi juga pembangunan ekosistem keusahawanan bersepadu yang menawarkan khidmat latihan, pembiayaan dan pemasaran secara percuma. Platform MyMall dibangunkan Oktober lepas kini mempunyai kira-kira 7,000 usahawan dengan 900 produk. Ia tidak mengenakan caj kepada usahawan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menyeru lebih banyak penyertaan syarikat berasas tekstil dalam inisiatif Payung Rahmah. Antaranya adalah syarikat pengeluar pakaian sekolah dan busana pengantin. Saya mula berfikir sekarang ini untuk insya-Allah pada masa akan datang lebih banyak lagi industri tekstil ini akan kita buat libat urus supaya mereka juga akan dapat untuk memberikan pakej-pakej yang penting seperti mana insya-Allah baju sekolah untuk musim persekolahan. Pada musim perayaan yang perkahwinan, pakej perkahwinan dan pertunangan yang akan juga saya lihat nanti ada pakej-pakej rahmah yang masih boleh ditawarkan kepada rakyat dalam negara kita. Tambah beliau, selepas kejayaan beberapa siri inisiatif Payung Rahmah, KPDN turut bercadang memperkenalkan Wakaf Rahmah tidak lama lagi. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan majlis pelancaran jualan rahmah di Ibu Negara. 22 kafeteria Universiti Malaysia Terengganu UMT yang menawarkan menu rahmah bermula pertengahan Februari lalu akan meneruskan sepanjang Ramadan ini. Inisiatif ini bakal memberi manfaat kepada 4,144 penuntut yang berada di kampus. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UMT, Profesor Madya Dr. Muhammad Izani Muhammad Zain berkata, menu rahmah yang dilancarkan sejak 19 Februari lalu menerima sambutan baik warga kampus. Yang istimewanya di UMT, menu rahmah ini kita kekalkan sempena bulan Ramadan. Jadi pelajar-pelajar UMT tak perlu risau. Mereka boleh mendapatkan harga makanan dengan harga menu rahmah. Jadi ini juga akan dapat membantu mereka untuk mereka memberi fokus kepada akademik. Sebab kita tahu bahawa di UMT ni sesi baru saja bermula. Jadi dengan ada menu rahmah ini di bulan Ramadan, pelajar-pelajar kita akan tak perlu risaulah soal makan minum kerana kita tawarkan dengan harga yang sangat istimewa lah, harga menu rahmah kita. Membantu sudahlah, banyak membantulah. Sebab semua air tu saya jual dengan harga RM1 je. Plan Ramadan ni pukul 3 buka dah sampai buka lah. Lepas tu waktu sahur pula 3:30 pagi sampai subuh sampai habis itulah. Tapi apa yang saya percaya sedikit sebanyak dapat membantu meringankan beban lah daripada pelajar, sama ada pelajar di dalam kampus ataupun di luar kampus yang mana bersama dengan kita dalam kafeteria dalam kolej ni. Jadi saya percaya itu dapat meringankan beban pelajar sedikit sebanyak. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA akan menyalurkan bantuan kepada semua ketua isi rumah terkesan banjir di Johor dalam waktu terdekat. Bantuan ihsan berkenaan menggunakan peruntukan kumpulan wang amanah bencana negara KWABN yang disalurkan melalui kerajaan negeri dan juga semua penjabat daerah terlibat banjir di negeri itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, bantuan segera itu akan diberikan kepada 4 kategori penduduk terjejas banjir yang mendapat pengesahan dan diperakuan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah dan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Untuk setiap isi rumah yang terkesan sebanyak ringgit Malaysia RM1,000. Yang kedua, bantuan wang ihsan kematian. Sekiranya berlaku kematian, bagi setiap kematian sebanyak ringgit Malaysia RM10,000. Dan ada dua lagi bantuan tambahan, iaitu bantuan pembelian barangan keperluan asas sehingga RM2,500.
dan yang akhir sekali adalah bantuan baik puli kecil rumah sehingga RM5,000. Ini antara bantuan-bantuan yang 4 kategori yang boleh disalurkan melalui peruntukan Kumpulan Wang Amanah Bencana Negara. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan bantuan kepada penduduk terjejas banjir di Sekolah Kebangsaan Seri Teluk, Batu Pahat. Kerajaan Johor meminta Bank Rakyat dan Perbadanan Usahawan Johor PUJB memberi keutamaan pinjaman kepada peniaga-peniaga terjejas banjir menerusi program BRJ Johor Niaga. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata keutamaan itu perlu diberikan kepada mereka yang tinggal di daerah-daerah paling terjejas. Kerjasama daripada kedua-dua institusi kewangan itu penting untuk membantu peniaga yang terkesan teruk disebabkan banjir yang melanda Johor 28 Februari lalu. Saya juga nak maklumkan bahawa jangan kita lupa dalam kita nak mengejar, nak mengembangkan perniagaan masing-masing, ramai lagi yang sedang susah di luar sana. Saya nak berkongsi kepada tuan-tuan dan puan bahawa kerajaan negeri sedang melakukan semua yang termampu untuk mengurangkan mereka yang menjadi mangsa banjir. Beliau berkata demikian semasa berucap pada program pelancaran pembiayaan Baharu Bank Rakyat BR Johor Niaga di Johor. Paras air ketiga-tiga empangan di Kedah secara keseluruhan berada pada paras stabil. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA menerusi kenyataan memaklumkan 3 empangan sediaan pihaknya itu belum kritikal dan berada pada paras mencukupi semasa musim kemarau. Menurut kenyataan setakat hari ini, jumlah takungan air di empangan Pedu berada pada paras 83.89% dan takungan air di empangan Muda berada pada 72.13%. Manakala takungan air di empangan Ahning berada pada paras 98.16%. Media melaporkan berikutan fenomena La Nina yang mengakibatkan kemarau berpanjangan di utara tanah air. Meskipun terjejas, masalah bekalan air di Kedah ketika ini tidak sampai ke tahap krisis. Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka. Biarlah saya jawab. Duduk. Ikuti mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 14 Februari hingga 30 Mac 2023 dan di Dewan Negara pada 21 Mac hingga 6 April 2023. Masih lagi dalam berita tengah malam, 28 panel berkepakaran Panel of Expert POE dilantik untuk membantu Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT menentukan dasar dan program terbaik untuk rakyat. Panel berkepakaran ini merupakan individu serta pemain industri yang dilantik berdasarkan kepakaran dan pengalaman luas berkaitan sektor perumahan, kerajaan tempatan, kemampanan bandar, pengurusan sisa pepejal serta perkhidmatan kebebaan di Malaysia. Menurut menterinya Ngah Koming, ahli-ahli POE diharap dapat memberikan khidmat nasihat dan cadangan penambahbaikan serta solusi untuk menangani pelbagai isu dan cabaran yang mendatang. Dan saya percaya dengan hikmat dan juga nasihat yang mereka bakal berikan, kita akan dapat melakar dasar yang lebih komprehensif, berdaya maju serta yang paling penting, manusiawi, bersifat manusiawi dan juga membawa kesejahteraan kepada rakyat dan juga negara. Okay. Saya difahamkan di mana panel expert ini yang bakal dipengerusi oleh Tan Sri Adib, saya sarankan supaya mereka tahun ini lebih aktif dan bermesyuarat sekurang-kurangnya setiap suku, iaitu sekurang-kurangnya 4 kali setahun, supaya mereka dapat mencari masalah dan memberikan pandangan bagaimana boleh membantu kementerian apabila kita melangkah ke depan, kita dapat selesaikan masalah rakyat yang sedang dihadapi.
Beliau berkata demikian ketika sidang media selepas Majlis Penyerahan Watika Pelantikan Panel of Expert POE di Ibu Negara. Harga menu makanan dan minuman yang dijual di Bazar Ramadan di Terengganu, khususnya di daerah Kuala Terengganu, dijangka mampu dijual dengan harga yang sama seperti tahun lepas ataupun masih berada di paras harga patut. Pengerusi Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Melayu Terengganu, Zakaria Yusof, menyatakan beberapa langkah telah pun diambil pihaknya bagi membantu mengurangkan kos ditanggung para penjaja, termasuklah dari segi kadar penyewaan serta perkongsian kemah jualan. Selain turut membantu peniaga makanan berkonsepkan lauk pauk agar dapat mengekalkan harga jualan mereka dengan harga berpatutan serta mampu menawarkan harga menu rahmah seperti disyorkan oleh pihak kerajaan. Kita ada bercakap dengan peniaga kita yang jual nasi baru-baru ni. Dia kata insya-Allah dia akan buat cara tu juga. Mungkin ada menu rahmah juga. Nasi ketul daging, sayur dengan kuah. Kalau macam ahli-ahli itu pelanggan tu nak lebih, nak tambahan mungkin harga berbeza lah. Kalau macam menu dia ikan 1 ekor ataupun daging 1 ekor dengan sayur tu mungkin RM5. Kalau macam dia ambil macam ikan keli ke, ikan kering ke, telur ke, mungkin ada tambahan lah di situ. Menu rahmah memang ada. Memang kita syorkan budak ahli-ahli kita buat untuk menu rahmah. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Majlis Penyerahan Cek Skim Pembiayaan Bazar Ramadan di Dewan Konvensyen Yayasan Pembangunan Usahawan Kuala Terengganu. Sementara itu, tinjauan kru RTM ke beberapa lokasi Bazar Ramadan berhampiran pusat bandar Kuala Terengganu itu juga mendapati kemah-kemah sudah pun siap dipasang dan terdapat juga para peniaga yang sedang berkemas mengisi ruang tapak perniagaan masing-masing. Sekarang ni ayam mahal. 30 ekor RM500 dah. 30 ekor RM600 dah. Belum tekuk lagi. Belum pedal lagi. Tu nak kira lain lah tu. Belum kaki lagi. Boleh lebih sikit boleh lah. Lebih sikit boleh lah. Tapi kalau boleh modal tu tak mungkin juga. Kita lelah dah. Macam biasa dia sebab kita ambil bazar setiasa. Air macam jual air macam mana, tak ada kenaikan apa pada tahun lepas? Harga sama je. Cuma mungkin kita pelbagaikan menu lah. Rata-rata peniaga ditemui mengakui bekalan harga barang jualan pada tahun ini meningkat dan memerlukan mereka lebih kreatif berusaha dalam mengekalkannya ataupun menaikkan sedikit harga jualan sehingga 50 sen bagi mengimbangi keuntungan diperolehi mereka. Sepanjang bulan Ramadan, Prasarana menyelaraskan operasi waktu puncak perkhidmatan rel dan bas bagi memudahkan pengguna berbuka puasa. Perubahan waktu merangkumi perkhidmatan LRT, MRT dan monorail. Operasi Rapid Rail bermula 30 minit lebih awal iaitu mulai pukul 6.30 pagi hingga 9.30 pagi. Manakala waktu puncak petang akan bermula pukul 4 petang hingga 8 malam. Bagi perkhidmatan rapid bus di Lembah Kelang, Pulau Pinang dan Kuantan, termasuk bas-bas perantara MRT, operasi waktu puncak pagi adalah dari pukul 6.30 pagi hingga 9.30 pagi. Waktu puncak petang pula dari pukul 4 petang hingga 8 malam. Bazar Ramadan juga akan dibuka di 5 stesen LRT melibatkan Pasar Seni, Damai, Sri Rampai, Putrahai dan Ampang. Seramai 30 anak yatim selian Yayasan Islam Darul Ihsan menjadi kumpulan pertama mengikuti program latihan dan kemahiran di Pusat Pembangunan Kemahiran Teknikal Selangor STDC. Mereka ini merupakan bekas penghuni dari 25 rumah anak yatim berusia 18 tahun yang akan memulakan pengajian dalam kursus kemahiran seperti elektrik, motosikal, penyamak udara, otomotif dan sistem komputer. Menurut Esko Pembangunan Modal Insan Selangor, Muhammad Khairuddin Othman, kos pembelajaran dan asrama dibiayai Iktisas Smart Selangor, Iktisas. Selain itu, pelajar diberi wang tunai RM300 sebulan sepanjang tempoh 6 hingga 12 bulan pengajian mengikut kursus. Di antara relevan program ini adalah kita mahu, Selangor mahu anak-anak yatim di rumah perlindungan anak-anak yatim ini yang berdaftar di bawah YIDE menghantar anak-anak kita ke STDC, Selangor Technical Development Center, bagi mereka mengambil kemahiran sama ada otomotif, electrical, aircon dan sebagainya.
Ini penting sebab kita dapati ada di kalangan anak-anak yatim selepas mereka meninggalkan rumah perlindungan, mereka seolah-olah terpaksa bertarung untuk mendapatkan pekerjaan kerana mereka tidak punya skill yang ataupun kemahiran yang khusus. Beliau ditemui selepas menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU Pelan Pembangunan Modal Insan Pasca Rumah Perlindungan dan Anak Yatim Selangor di Shah Alam. Program Jelajah Ramadan RTM Terengganu 2023 kembali dengan pengisian yang memfokuskan komuniti golongan asnaf di negeri berkenaan. Kali ini program Jelajah telah memilih 3 buah masjid sebagai lokasi pertemuan bersama komuniti. Pengarah Penjarah Terengganu Sabri Mansur berkata, kelainan kali ini melibatkan Masjid Kampung Buloh Gading, Masjid Kampung Seberang Takir dan Masjid Abidin kerana asnaf yang menerima bantuan merupakan komuniti di sekitar masjid tersebut. Dalam masa sama, RTM Terengganu turut bekerjasama dengan rakan-rakan strategik di negeri itu bagi menjayakan objektif program jelajah berkenaan. Kita telah menyempurnakan, menyantuni dan juga meraihkan seramai 60 orang asnaf, termasuklah ibu tunggal dan juga orang yang memerlukan bantuan. Dan kerjasama erat yang kita dapat daripada TDM dengan menyalurkan bantuan sebanyak 10,000. Begitu juga dengan Hotel Primula. Di samping barangan bantuan, hotel juga menyalurkan lebih kurang 1,000. Dan seterusnya Ramako Sdn Bhd iaitu menyediakan kenderaan Proton dalam kita sesi jelajah sebanyak ketiga buah masjid ini. Primula Beach Hotel memang menunggu-nunggu untuk menjadi rakan strategi RTM actually. Jadi tahun ini merupakan pertama kali kami bukan kata tidak pernah berkolaborasi dengan RTM, tapi untuk jelajah Ramadan tahun 2023 ini pertama kali kami menjadi rakan strategi dan kami amat berbangga kerana ini merupakan usaha-usaha kami untuk membantu golongan asnaf, golongan miskin, golongan tidak upaya dan golongan yang tidak bernasib baik. Bersyukur, alhamdulillah. Terima kasih kerana Allah memberikan rezeki kepada saya dengan asbab. Terima kasih pada RTM dan juga penaja-penaja juga pihak masjid kerana beri sumbangan kepada saya ni. Besar bagi saya seorang ibu tunggal yang memiliki anak yatim yang masih bersekolah. Jelajah Ramadan RTM 2023 bakal melengkapkan jelajah ke 77 buah masjid di seluruh negara bersempena dengan usia RTM ke 77 tahun pada tahun ini. Radio Malaysia Kedah FM dengan kerjasama PDRM Kedah bakal kembali menyiarkan program Kuliah Ramadan pada tahun ini. Program yang sudah pun 14 tahun bersiaran sebelum ini dihentikan selama 2 tahun akibat pandemik COVID-19. Pengarah penyiaran RTM Kedah, Syarimah Abu Bakar berkata, Kuliah Ramadan ini bakal menampilkan penceramah hebat termasuk Mufti Kedah, Datuk Fazil Awang dan Ustaz Datuk Kazim Ilyas. Program ini merupakan program tahunan yang kita jayakan di mana ianya mengisi slot Raudah Sakinah yang memang menjadi kegemaran peminat Radio Malaysia Kedah FM. Jadi kami sangat-sangat berterima kasih kepada pihak PDRM Kedah kerana masih sudi bekerjasama hampir setiap tahun dan juga kami mengharapkan agar penonton-penonton Radio Malaysia Kedah, pendengar-pendengar Radio Malaysia Kedah FM terus setia bersama Radio Malaysia Kedah FM di sepanjang bulan Ramadan ini dan seterusnya. Sementara itu, Senior Assistant Commissioner SAC Ketua Cawangan Khas PDRM Kedah, Misnun Abu, berharap kuliah ini turut dimanfaat warga PDRM. Program akan disiarkan secara langsung bermula pukul 1.45 tengah hari hingga 2.30 petang pada 26 Mac hingga 20 April di Radio Kedah FM serta laman Facebook RTM Kedah. Perkembangan sukan, pusingan pertama Golf Jelajah Pembangunan Remaja Malaysia String On akan menjadi medan pemilihan 12 pemain ke Kejohanan Remaja Dunia Masters Singapura dari 20 hingga 22 Jun ini. Edisi kedua Jelajah Remaja itu akan bermula di Club Golf Table Park Selangor pada 16 hingga 18 Mei ini.
Pengarah Urusan Golf Malaysia Publications Sdn Bhd, Andrew Ng berkata, siri jelajah tersebut membantu memberi peluang kepada bakat muda menimba pengalaman yang lebih luas. I think we just want to give the junior players a good experience to be able to compete when they go out to Singapore, when they go to Thailand. At least they are used to this environment that competing with a world stage, where everything is professionally set up. Pusingan seterusnya akan berlangsung di Sarawak, Selangor dan Johor sekitar Jun hingga Oktober. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara jelajah tersebut dan Trust Golf Singapore Junior World Masters siang tadi. Siri jelajah tersebut melibatkan 3 kumpulan umur untuk kategori lelaki dan wanita, iaitu kumpulan A berumur 15 hingga 18 tahun, kumpulan B 13 hingga 14 tahun dan kumpulan C 10 hingga 12 tahun. Perkampungan atlet bagi Sukan SEA Kemboja 2023 dijangka siap selewat-lewatnya hujung bulan ini. Perkara itu disahkan Ketua Kontijen Negara Datuk Muhammad Nasir Ali sekaligus melegakan kontijen Malaysia. Jelas Datuk Nasir, perkampungan sukan yang terletak di daerah Kan Kroi Chengva itu akan dirasmikan pada 20 April ini. Perkembangan terbaru ini melegakan kem negara kerana tidak perlu mencari alternatif penginapan atlet. Saya difahamkan Games Village ni kerajaan telah bagi mereka satu deadline yang baru, iaitu akhir bulan ni. Dan nampaknya kemungkinan akan siap akhir bulan ni agak tinggi. Beliau sebelum ini mengadakan lawatan dan perjumpaan bersama atlet dan jurulatih skuad bola tampar Dewan dan Pantai di Shah Alam. Sebelum ini, terdapat kebimbangan perkampungan sukan tersebut tidak sempat disiapkan menjelang pembukaan tamasya berkenaan. Berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih hanya di RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.